Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada kali ini kita diberi peluang lagi oleh Allah untuk kita sama-sama berbicara tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu mana pagi dan juga pada waktu mana petang. Kenapa kita sebut tentang perkara demikian? Jawabnya kerana ramai di kalangan kita ni tak tahu kita nak buat apa. Kadang-kadang pada waktu mana pagi dan juga petang ni kita nak buat amalan apa yang patut kita lakukan, sebutan apa yang perlu kita lafazkan, dan apa perbuatan yang perlu kita tunjukkan dalam hidup kita ni untuk benar-benar kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita pada kita banyak amalan-amalan yang boleh kita buat dalam hidup kita. Waktu mana kita hidup di atas dunia ini peluang untuk kita menambahkan lagi pahala-pahala, menambahkan lagi ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan dalam hidup kita, supaya ia menjadi bekalan pada kita waktu mana kita menghadap depan Allah nanti. Firman Allah Ta'ala, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekallah dalam hidup kamu, kerana sebaik-baik bekalan ialah bekalan takwa. Kenapa Allah sebut pada kita supaya kita berbekal? Jawabnya kerana samalah orang yang mana-mana dia nak pergi ke mana-mana tempat, dia akan berbekal. Dalam hidup kita ni kita akan pergi ke alam barzah, kita akan pergi kepada alam mahsyar, kita akan pergi kepada alam yang disebut dengan alam syurga ataupun alam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh kerana kita kena pergi ke alam-alam ini, maka kita kena buat amalan dalam hidup kita. Kenapa kita kena buat amalan dalam hidup kita? Supaya amalan kita ni akan menjadi bekalan kepada kita waktu mana kita nak pergi nanti. Ini yang kita kena ada pada diri kita. Sebab tu kita sentiasa kena tahu amalan yang macam mana yang diterima di sisi Allah. Amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk pada kita, ini kamu buat macam ni, kamu buat macam ni. Lalu bila kita hidup di atas dunia ni, kita ikut Rasulullah je dalam hidup kita. Bila kita hidup dengan ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat dunia pun kita dapat, akhirat pun kita akan dapat. Ramai orang yang dia hidup dengan ikut yang disebut dengan kehendak dia. Dia jarang dia nak ikut kehendak Allah dalam hidup dia, yang menyebabkan akhirnya dunia pun dia tak dapat, akhirat nanti lagilah dia menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya nak sebut kepada kita semua tentang beberapa lagi amalan Rasulullah pada waktu mana pagi dan juga waktu mana petang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita buat dalam hidup kita ini. Apa dia? Yang diriwayatkan oleh dalam kitab Imam At-Tirmizi daripada Thauban radhiyallahu anhu, dia menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, "Man qala hina yumsi." Siapa-siapa yang dia sebut pada waktu mana petang. Petang ni kan kita dah masuk petang ni. Lepas pada zuhur tu, masuk waktu mana petang dah. Dia sebut apa dia? Dia sebut kalimah ni je. Raditu billahi rabba. Aku redalah Allah itu Rabb aku. Wabil islami dina. Dan Islam itu sebagai way of life aku. Satu cara hidup aku. Aku hidup ni dengan cara Islam. Aku redalah Allah itu Rabb aku. Wabil islami dina, dan Islam itu merupakan satu cara hidup aku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi aku dalam hidup aku ni. Lalu Rasulullah kata, dia sebut 3 kalimah ni je. Pada petang-petang je dia sebut kalimah ni. Kan haqqan 'ala Allah taala an yurdih, di mana Allah wajib bagi Allah untuk meredai padanya. Allahu akbar. Kita ni kan, kalau mak ayah kita reda kita rasa suka. Kita ni bila kita diiktiraf rakyat Malaysia, misal contohnya, kita pun suka diiktiraf. Kita ni rakyat Malaysia. Kita ada, dia ada kad pengenalan diri.
ataupun diiktiraf setiap orang, diiktiraf kewarganegaraan dia. Dia pun suka, gembira. Kita ada kereta, kita ada pengiktirafan. Kereta kita ni tak curi. Kereta kita ni original, ada geran. Kita rasa gembira dalam hidup kita. Bagaimana kita nak diiktiraf oleh Allah? Nak digerankan oleh Allah. Maksudnya, kita ni dapat yang disebut dengan pengiktirafan Allah, redha Allah dalam hidup kita ni. Macam mana cara dalam hidup kita nak dapat demikian? Sebut kalimah ni. Tiap-tiap pagi je, raditu billahi rabba. Kemudian, wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Pagi-pagi je sebut kalimah ni. Tiap kalimah ni pagi, petang sebut kalimah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut wajib bagi diri dia akan diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang diajar demikian. Kemudian disampaikan juga oleh Abu Daud dan An-Nasa'i daripada jalur yang lain dengan sanad yang baik daripada seorang pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz itu. Dengan demikian dasar kesahihan hadis ini terjaga. Hadis yang kita sebut tadi lah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ini kalimah yang kita boleh ulang dan kita sebut. Kenapa kita kena sebut kalimah ni? Kerana goncangan keyakinan hidup kita ni sentiasa tergoncang. Dalam hidup kita ni kadang-kadang orang kita ni dia jadi ragu-ragu terhadap Islam. Dia jadi teragak-agak terhadap Islam. Dia rasa, kenapalah aku kena buat macam ni? Kenapa Islam ni disuruh buat macam ni? Kenapa aku kena lakukan demikian? Ni gangguan keraguan yang berlaku dalam jiwa seseorang. Supaya kita ni hilang was-was, hilang yang disebut dengan keraguan dalam hidup kita, maka bagaimana untuk kita nak suruh jadi kita yakin, kita kuat dalam jiwa kita ni? Sebut kalimah ni, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rasulullah sebut demikian. Dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang baik dan tidak didaifkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini Rasulullah sebut lagi. Rasulullah kata, man qala hina yusbih au yumsi. Mana-mana orang yang melalui masa pagi, melalui masa petang, dua-dua dia lalui dalam hidup dia. Lalu dia sebut mulut dia sebut apa dia? Allahumma inni asbahtu ushhiduk wa ushhidu hamalata arsik wa malaikataka wa jami'i khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang sebut Allahumma inni asbahtu ushhid, ya Allah, dia sebut, ya Allah, sesungguhnya aku pada pagi-pagi lagi sanggup menjadi saksi pada kamu, ya Allah, bersaksi pada kamu, ya Allah. Wa ushhidu hamalata arsyik, dan aku sanggup menjadi saksi, dan aku sanggup menjadi saksi yang disebut dengan yang mensaksikan kamu dan mempersaksikan para penyanggah ataupun para pemangku arasy kamu itu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat kamu dan seluruh makhluk ciptaan kamu, bahawa kamu adalah Allah Taala yang patut disembah, yang patut disembah selain, yang tidak patut disembah selain kamu, ya Allah. Satu-satunya tiada sekutu bagi kamu, dan bahawa Muhammad itu adalah hamba kamu dan utusan kamu. Ni kalimah ni kan nasyid tu, tiap-tiap pagi kan, kadang-kadang kita dengar nasyid-nasyid yang dikumandangkan dalam radio. Dia akan sebut Allahumma inni asbahtu ushhiduk wa ushhidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Waktu mana dia sebut saja kalimah demikian, Rasulullah kata dia sebut sekali je, Allah akan membebaskan 1/4 dirinya daripada api neraka Allah. Badan kita ni 1/4 Allah selamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Satu badan kita ni 1/4 daripada badan kita dilepaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia ucap 2 kali, maka Allah akan pastikan separuh daripada badan dia tersebut, separuh daripada diri dia daripada api neraka Allah.
Siapa yang sebut 3 kali je, Allahumma inni ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaika wa jami'i khalqika annaka, dia sebut baca kalimah demikian, ataupun dia sebut sebanyak 3 kali je, Allah akan bebaskan diri dia 3 daripada 3/4 daripada api neraka Allah. Dan apabila dia mengucapkan sebanyak 4 kali kalimah ini, seluruh jasad dia diselamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tak pada diri kita demikian? Mudah je amalan yang ni je. Amalan menyelamatkan daripada api neraka Allah. Amalan yang kalau kita ulang, kita lafaz kalimah-kalimah macam ni, selamat kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang macam ni kita boleh ulang je, ulang dan ulang. Sahabat-sahabat yang ada kemahiran untuk dapatkan balik doa-doa ni, kemudian dapatkan dalam internet, kemudian salin balik, kemudian post di ruangan komen. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang lain dia boleh copy, kemudian dia boleh paste balik kepada orang lain. Banyak lagi pahala-pahala yang terdapat pada mereka. Dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang baik dan tidak didaifkan juga, Abdullah bin Ghannam Al-Baidi termasuk kalangan sahabat radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah sebut, man qala hina yusbih, siapa-siapa yang dia pada pagi-pagi lagi dia menyebut kalimah ini, qala hina yusbih, bila mana masuk pagi je dia sebut, Allahumma ma asbih bi min ni'mati faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakas syukru faqad adda syukra yaumih, wa man qala misl dhalika hina yumsi faqad adda syukra laylah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang pagi-pagi je mulut dia sebut, Allahumma ma asbah bi min nikmatin, sesungguhnya ya Allah, apapun kenikmatan yang ku perolehi pada pagi ini, semuanya paminka, berasal daripada kamu ya Allah, wahdaka la syarika lak, kamu yang esa yang tidak disyirikkan walaupun sikit sekalipun. Kemudian lakal hamdu, kepada kamulah aku bersyukur, walakal syukru, walakal hamdu, pada kamulah aku memuji, walakas syukru, dan kepada kamulah aku bersyukur. Dia sebut je begitu, maka dia telah mensyukuri pada hari itu di atas semua nikmat-nikmat yang Allah kurniakan pada dia. Mudah kan pada diri kita ni kan, nak suruh jadi hamba Allah yang bersyukur. Dia sebut sekali je pada pagi itu, maka hari itu dia telah bersyukur nikmat Allah. Senang ke susah orang nak bersyukur nikmat Allah? Takkanlah kita nak sebut sepanjang nikmat-nikmat itu kita nak kena sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, baguslah kalau kita boleh buat demikian. Tapi masalahnya, kita nak ingat ke waktu mana kita dapat nikmat? Nikmat makan kenyang, nikmat tidur lena, nikmat apa dia bercakap yang fasih, nikmat dalam hidup kita ni, banyak nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita ni. Lalu tiap-tiap kali mana nikmat-nikmat yang kita dapat tu, senang ke kita nak sebut Alhamdulillah? Payah. Jadi macam mana kita nak suruh kita ni dapat yang disebut dengan apa dia? Disebut dengan nikmat syukur pada diri kita. Tiap pagi sebut kalimah ni, Allahumma ma asbah bi min nikmatin, ya Allah, pada pagi ni aku menikmati nikmat-nikmat kamu. Faminka wahdaka la syarika lak, semua nikmat yang aku dapat ni daripada kamu ya Allah, yang aku tidak syirik pada kamu walaupun sikit pun. Lakal hamdu, kepada kamu aku bersyukur, memuji kamu, walakas syukru, dan pada kamu aku akan bersyukur ya Allah. Faqad adda syukri yaumih, syukra yaumih, maka dia telah menunaikan rasa syukur pada hari tersebut. Wa man qala misla dhalik hina yumsi faqad adda syukra laylah. Siapa-siapa yang dia sebut kalimah tu juga pada waktu mana malam hari, start daripada malam hari je, dia baca doa ni, doa kalimah ini, Allahumma ma asbah bi min nikmatin, Allahumma ma amsay bi min nikmatin, dia sebut demikian kalau malam. Famin kawadaka la syarikalak, daripada kamulah semua nikmat-nikmat ini dan aku tak syirik pada kamu walaupun sikit. Walakal hamdu walakas syukru, dia ulang kalimah itu, misla dhalik hina yumsi faqad adda syukra laylah, sesungguhnya dia telah
Sepanjang malam tu dia sedang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kita ni kan payah nak bersyukur. Saya sebut banyak kali lah, di antara benda yang payah dibuat dalam hidup saya ialah bersyukur. Payah kita nak bersyukur, Alhamdulillah. Kita nak sebut Alhamdulillah ni payah je dalam hidup kita. Yang banyak, kita banyak mengeluh dibandingkan daripada kita banyak menyebut Alhamdulillah. Kenapalah. Mulut kita ni banyak je kalimah tu yang kita sebut. Jarang kita nak sebut yang disebut Alhamdulillah. Asyik sebut kenapalah. Kenapalah lawan dengan Alhamdulillah. Cubalah kita ni belajar untuk kita hidup sentiasa sebut Alhamdulillah. Jangan sibuk kenapalah. Ni rugi dalam kehidupan kita demikian. Jangan kita mengeluh, dia panggil. Kami meriwayat dengan sanad sahih di dalam Sunan Abu Daud dan Sunan An-Nasa'i daripada Sunan Ibnu Majah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa ini pada waktu mana pagi dan juga petang. Ada satu doa yang Rasulullah SAW tak pernah tinggal bacaan kalimah ini. Pagi ataupun petang, Rasulullah SAW akan sebut. Nak sebutnya apa dia? Kalimah ini. Kalimah apa dia? Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya pohon pada kamu kebaikan di dunia maupun di akhirat. As'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Rasulullah tak pernah tinggal kalimah ni. Pagi je, petang ke, Rasulullah akan baca doa ni. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya. Ya Allah, saya pohon pada kamu keampunan kamu, kemaafan kamu dan kebaikan yang banyak dalam urusan agama saya, wad dunya, dalam urusan dunia saya, wa ahli, dalam urusan keluarga saya, wa mali, dalam urusan harta benda saya. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tolong tutuplah segala aurat-aurat saya. Maknanya kelemahan-kelemahan saya, ya Allah, tolong tutup. Doa Rasulullah tiap-tiap hari Rasulullah baca, Allah mastur aurati. Ya Allah, tolong tutuplah kelemahan-kelemahan saya, ya Allah. Yalah, kalau orang tengok kita ni ada yang lemah, nanti dipandang kita je tak ada kekuatan. Jangan. Aurat kita ni ternampak kan. Bila nampak aurat kita ni, menandakan di waktu ini kita dah hilang kemuliaan, dipanggil. Aurat ni maksudnya satu benda yang melemah, yang tak patut dipandang oleh orang. Tiba-tiba terbuka aurat kita. Aurat bukan aurat yang zahir je, maksudnya kelemahan diri kita ni. Lalu kita minta dengan Allah, Allah mastur aurati. Ya Allah, tolong tutuplah aurat saya ini, ya Allah. Allah mahfazni min baina yadai. Ya Allah, tolong jagakanlah saya, ya Allah, dalam hidup saya ni, ya Allah. Dalam hidup saya ni, Allah mastur aurati, kemudian Allah mahfazni min baini yadai wa min khalfi, daripada rasa takut. Ya Allah, jagakanlah saya daripada arah hadapan, di arah belakang, wa min khalfi wa an yamini, sebelah kanan, sebelah kiri, wa min fawqi, daripada atas saya tak nak, ya Allah, segala keburukan. Kemudian wa min fawqi wa a'udzu bi'izamati an u'tala min tahti, dan serta aku berlindung dengan keagungan kamu daripada tertipu daripada arah bawahku ini sendiri. Allahu Akbar. Rasulullah dipanggil yang disebut dengan apa dia? Kubu bagi orang mukmin. Siapa yang baca doa ni, doa kubu dia panggil. Doa yang membentengi diri kita. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Tiap-tiap pagi je Rasulullah baca, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya. Dalam urusan agama dan urusan dunia. Dua-dua, ya Allah, kamu tolong tutup, ya Allah. Wa ahli, dalam urusan keluarga saya, tolong jaga, ya Allah. Wa mali, harta benda saya, ya Allah, saya harap kamu jaga, ya Allah. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tolonglah tutup aurat saya. Wa amin rawati, dan rasakanlah ketenangan, keselamatan terhadap agama saya, ya Allah. Nah,
Kemudian, ya Allah tutup aurat saya, amankanlah saya daripada rasa takut. Kemudian, wa amin rawati, Allahumma hfazni min baini yadai, ya Allah tolong jagakanlah saya di sebelah hadapan, wa min khalfi, di sebelah belakang, wa an yamini, sebelah kanan, wa an shimali, sebelah kiri, wa min fawqi, daripada atas, wa a'udzu bi'azamati an uqtala min tahti, ya Allah aku menggunakan segala kebesaran kamu supaya tidak diserang daripada bawah, ya Allah. Maknanya dalam diri kita ni dikuburkan kita. Doa kubur dia panggil, yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang ada peluang untuk salin daripada doa-doa macam ni, sahabat-sahabat yang dapat search dalam internet, kemudian post balik dekat yang disebut dengan ruangan komen. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang lain boleh buat amalan. Tuan-tuan print besar-besar, tuan-tuan baca. Ni doa kubur yang tiap-tiap pagi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dalam hidup Rasulullah, dan Rasulullah tak tertinggal sekalipun. Dalam hidup Rasulullah, dan juga pada petang hari Rasulullah baca doa yang demikian. Kadang-kadang print je, kita buat plakat ke dan sebagainya. Kemudian lepas itu jalan ke mana-mana kita letak dalam kereta, kita letak dalam kereta kita, dalam dekat dapur pun kita letak, dengan tujuan apa dia? Kita baca doa ni supaya rumah tangga kita tidak diganggu, keluarga kita tidak diganggu, harta benda kita tidak diganggu, semuanya tidak diganggu oleh siapa? Musuh-musuh yang nak buat khianat pada diri kita. Kita kata saya tak pernah buat khianat pada orang pun, Ustaz. Dah kita baik, memang kita tak buat khianat pada orang. Tapi apakah kita yakin bahawa orang lain tak akan buat khianat pada kita? Dalam hidup kita ni, orang yang jahat dia akan buat khianat pada orang yang baik. Manakala kita pula kita kata kalau begitu jadi jahatlah Ustaz, lagi senang masuk dalam neraka Allah. Ni diajar supaya kita baca doa-doa sebegini. Baca pada suami kita, baca pada isteri kita, baca pada anak-anak kita, baca doa-doa sebegini. Mudah-mudahan dengan kita baca doa ini menjadikan keluarga kita ni terjaga daripada tambah-tambah macam virus Delta sekarang yang merebak melalui udara dan sebagainya. Virus yang banyak ni, cuba kita baca doa ni, Allahumma hfazni min baini yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'izamatika an uqtala min tahti. Ni doa-doa yang diajar oleh dan dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i dan selain dia keduanya dengan sanad yang sahih daripada Ali karamallahu wajhah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa apabila baginda ingin tidur, baginda akan membaca doa ni. Bila nak tidur, Rasulullah baca doa ni pula. Doa yang dibaca dengan tujuan nak selamat diri kita ni. Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim. Ya Allah, lindungilah aku dengan kehebatan wajah kamu yang penuh dengan kemuliaan. Wa bikalimati tammati min syarri ma anta akhizun binasiyati. Dan dengan kesempurnaan daripada kalimah yang kamu yang sempurna daripada kejahatan makhluk yang kamu tentukan nasibnya. Allahumma anta takshiful maghram wal ma'sam. Allahumma la yuhzam jundak wa la yukhallif wa'duk wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu subhanaka wa bihamdik. Ya Allah, kamulah yang melenyapkan beban hutang dan dosa di atas muka bumi ini. Ya Allah, tentera kamu tidak akan mampu dikalahkan, janji kamu tidak akan teringkari, dan tidak pula bermanfaat kekayaan seorang di sisi kamu. Maha suci kamu, ya Allah, segala puji bagi kamu, ya Allah. Allahu Akbar. Doa yang hebat. Rasulullah bila nak tidur je, Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim. Dibaca demikian. Wa bi kalimatika tammati min syarri ma anta akhidhun binasiyati. Allahumma anta takshiful maghram wal ma'sam. Kamulah yang boleh melenyapkan beban hutang. Dalam hidup ni ada hutang. Bila demikian, kamulah yang selayaknya untuk melepaskan beban hutang ini. Wal ma'sam, dan bebanan dosa-dosa ini, ya Allah.
Allahumma la yuhzam junduk. Ya Allah, sesungguhnya tentera kamu tidak mampu dikalahkan. Wala yukhlafu wa'duk, dan kamu tak pernah memungkiri janji ya Allah. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu, dan tidak pula bermanfaat kekayaan seorang di sisi kamu. Subhanaka wa bihamdik, maha suci kamu ya Allah, selayaknya untuk diri kamulah segala pujian ini. Allahu Akbar. Ni pun sama jugalah. Sahabat-sahabat yang boleh cari doa ni, tolonglah post dekat ruangan komen tu. Kemudian lepas pada tu, sahabat-sahabat yang ada di ruangan komen tu, ambil salin doa-doa yang sebegini. Baca tiap-tiap kali mana kita baca, dalam hidup kita ni, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan para malaikat Allah tolong jaga kita, dan kita terselamat daripada unsur-unsur kejahatan yang sering kali dilakukan oleh mata-mata yang penuh dengan kedengkian dengan diri kita. Dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Ibn Majah dengan sanad yang baik, Abu Ayyash berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut lagi, anak sebutnya amalan. Rasulullah kata, man qala iza asbah, siapa-siapa yang dia kata waktu mana dia mula, waktu mana pagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang aku tidak syirik walaupun sikit sekalipun. Lahul mulk, bagi dia segala kerajaan, walahul hamd, bagi dia segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa di atas segala sesuatu. Kana lahu idlun ruqwatin min waladi Ismail, bagi diri dia, bagi orang tersebut akan bernilai pada dia seperti membebaskan hamba daripada keturunan Nabi Ismail. Diberi 10 pahala kepada dia. Wa rufi'a lahu 10 darajat, dan dihapuskan pada dia yang disebut dengan dosa-dosa. Wa kutiba lahu 10 hasanat wa hutta anhu 10 sayyi'at, ditulis 10 kebaikan untuk dia dan digugurkan 10 keburukan untuknya. Wa rufi'a lahu 10 darajat, diangkat darjat dia 10 kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa kana fi hirzin minasyaitan, dan dia berada dalam lingkungan keselamatan daripada syaitan pada diri dia ni. Dan kemudian hatta yumsi, sehingga petang Allah bagi pada diri dia demikian. Wa in qala laha iza amsa kana lahu mislu zalik hatta yusbih, kalau dia baca pada waktu mana petang sampai pagi besok, Allah akan jadi pelindung pada diri dia ini sendiri. Nak baca apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu je. Yang tu paling mudah dalam hidup kita. Sebut yang kalimah tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang dan ulang pada diri kita demikian. Berapa kali nak ulang sampai kita letih? Ulang dalam hidup kita ni. Ini di antara doa yang diajar supaya kita baca waktu mana kita melalui pada saat yang petang. Saya dah sebut beberapa doa-doa tu. Sahabat-sahabat yang dapat doa-doa ni, salin balik doa-doa sebegini. Buat jadi amalan dalam hidup saya, dalam hidup tuan-tuan. Sentiasa kita buat amalan-amalan. Buat dia amalan ini supaya tambah-tambah dalam dunia kita ni, dunia virus dia panggil. Dunia yang virus yang jahat, virus yang datang di kalangan kita ni bukan virus COVID saja, tapi virus apa dia? Virus dengki, virus mengecam, virus yang buruk-buruk ni. Macam mana kita nak suruh selamat dalam suasana sebegini? Sebut yang ni je. Pagi-pagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pahala dia macam 10 kebaikan yang Allah sediakan pada dia. 10 kebaikan, 10 benda yang buruk yang pernah dilakukan sebelum daripada ni dihancurkan oleh Allah. Kemudian 10 lagi yang disebut dengan darjat dia diangkat. Macam 10 orang dia merdekakan hamba di kalangan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian nak sebutnya lagi, Allah jadikan 10 kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rufi'a lahu 10 darajat wa kana fi hirzin minasyaitan, dia dalam keadaan keselamatan daripada gangguan syaitan hatta yumsi, sampai petang ni dia selamat.
pada diri dia demikian. Ulang dan ulang tuan-tuan. Ni di antara doa-doa yang kita diajar supaya kita baca dan kita baca. Kalimahnya mudah je. Kalau tadi payah juga. Boleh jadi jarang-jarang kita dengar. Ni kalimah yang mudah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ulanglah sampai kita letih dan penat. Sebut dan sebut. Bibir kita ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang. Siapa yang sebut pagi, Allah jaga dia sampai petang hari. Siapa yang sebut petang hari, Allah ulang, Allah jaga dia sampai pagi esok dalam hidup dia. Kalimah yang mudah untuk kita lakukan dalam hidup kita ini. Allahu Akbar. Yang mudah ni pun tak buat, tak tahulah. Saya tak tahu nak buat apa dah pada diri kita ni. Memang malah betul lah kita. Kalau sampai yang mudah pun kita tak boleh lakukan pada diri kita ini semua. Dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang tidak didaifkan oleh dia, Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza asbaha ahadukum falyaqul." Siapa-siapa yang masuk saja pada waktu mana pagi, dia melalui waktu mana pagi, lalu mulut dia sebut, "Asbahna wa asbahal mulku lillah rabbil alamin." Pagi yang baik dan pagi dalam kerajaan Allah yang memiliki kerajaan sekalian alam ini. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum. Ya Allah, saya pohon kebaikan pada hari ini. Fathahu, pada waktu mana pembukaannya. Wa nasarahu, dan kemenangannya. Wa nurahu, dan juga cahaya-cahayanya. Wa barakatahu, dan juga keberkatan pada hari ini. Wa hudahu, dan segala petunjuk daripadanya. Wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Ya Allah, lindungilah aku daripada apa yang terdapat kejahatan pada hari ini dan kejahatan selepas pada ini. Summa idza amsa falyakul mithla dhalik. Kemudian pada waktu mana petang, dia sebut kalimah demikian juga. Dia sebut kalimah-kalimah yang demikian ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahanlah ada beberapa lagi doa-doa dan juga zikir-zikir, insya-Allah kita akan sebut lagi pada akan datang nanti. Saya tak bercadang nak panjang sebab nanti kalau panjang, ramai di kalangan kita tak buat. Tak buat semua. Dia tak buat yang semua tersebut. Yang ni rugi. Lalu kita ni ulang. Ingat pada diri kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang yang tu je. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan yang bertambah dalam hidup kita dan Allah sembuhkan kita daripada penyakit yang dideritai ini. Dan Allah jadikan kebaikan ini sentiasa mendekat dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi di atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih di atas peluang kita berada pada petang yang baik ini. Terima kasih semua yang telah memberi sokongan-sokongan dalam kita menggerakkan kerja-kerja dakwah ini. Terima kasih sekali lagi telah saya sampaikan sumbangan-sumbangan itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah kurniakan nikmat demikian. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terima kasih sekali lagi pada para penaja yang telah menaja siri-siri kuliah ini, yang telah memberi sokongan, dokongan dan seterusnya, memberikan kekuatan dalam setiap pertemuan kita. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.